أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Amin. Alhamdulillah, disambung doa yang kedua. Saya tangguhkan dulu kitab Juz'u Amma, tafsir Juz'u Amma. Nak habiskan Bismillah 6 ini. Dan insyaAllah lepas ini kita bagi doa Bismillah 6. Ada insyaAllah untuk kita amalan. Sampai kepada Bismillah yang ke-3. Bismillah 6 yang ketiga, kita bagi makna dia. Kita huraikan sikit sebanyak. Dan kita huraikan kepentingan dan faedah-faedah dia. Bismillah yang ketiga, yang berbunyi Bismillahilladzi laisa kamithlihi syai' wa huwal alimul khabir. Bismillahilladzi laisa kamithlihi syai' wa huwal alimul khabir. Kita ulang balik hukum tajwid. Hujung, kata perkataan hujung sekali. Last sekali hujung dia. Al-Khabir. Hukum tajwid wajib dibacakan ra tu ra nipih. Baik. Tak boleh baca ra terbaik. Jangan baca wa huwal alimul khabir. Ke atas, dia kena ke bawah, wajib ke bawah. Kalau baca Quran. Sebab ini semua ayat Quran yang dipinjamkan atau yang disunting oleh Nabi untuk jadi doa. Bismillahilladzi laisa kamithlihi syai'. 6 harakat berarti syai'. Pasal jadi maklin. Hukum tajwid. Wa huwal alimul khabir. Ra nipih. Pasal dia dulu dengan ya. Qadir ke qabir ke semua tu baca dengan ra nipih. Yang baca ra terbaik. Semula saya ulang balik. Bismillahilladzi laisa kamithlihi syai' wa huwal alimul khabir. Ra ke bawah. Dan takrir ra tu ada. Takrir ni mana ulangan. Huruf ra ada berulang. R tu ada. Tapi ulangan dia ulangan yang ke bawah, bukan ulangan yang ke atas. Khabir itu ke atas, ke bawah. Khabir ke bawah. Kalau baca tajwid, kalau baca Quran gitulah. Hukum dia apa dia? Hukum dia yang ni juga jadi apa? Jadi mad. Al-khabiru jadi mad. Arid li sukun. Tetapi ra tu baca nipis sebab didului dulu ya yang mati. Kerana yang keduanya kerana ba berbaris di bawah. B baca ra juga baca nipis dan rendah. Kalau baca Quran gitu. Baik, maknanya keseluruhan Bismillah 6 ini daripada Bismillah yang pertama sampai Bismillah yang ke-6 semuanya ada laisa kamithlihi syai'. Perhatikan, ada laisa kamithlihi syai', semua sekali. Laisa kamithlihi syai', yang ni ucapan tauhid. Dan kalau kita tengok yang pertama, as-sami'u al-basiru al-alimu al-khallaq al-alim al-fattah Al-Alim, Al-Alim, Al-Khabir. Semua ni sifat Allah Ta'ala.
Jadi seolah-olah kita membaca Bismillah 6 ini, pertama memperkemaskini tauhid, umai tauhid berkejap-kejap. Dan keduanya, tak langsung kita memuji Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala tak berhenti. Kerana Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah Ta'ala. Seulang balik yang kedua, doa kedua ni seulang balik minggu lepas. Wa huwal fattahul alim. Ulang balik. Saya nak lebih faham lagi. Wa huwal fattahul alim. Pada ta tu ada sabdu. Pada ta ni ada sabdu. Wa huwal fattahul alim. Fattah bermaksud pembuka. Menang dan buka. Sebab itu saya ulang balik. Siapa yang nak minta hatinya terbuka untuk menerima Islam. Siapa yang nak minta hati dia terbuka untuk buat amalan yang Allah Ta'ala suruh. Bagi hati terbuka. Nak mengaji bagi nampak seronok. Nak bagi hati terbuka. Bila terbuka ni boleh masuk macam-macam. Kalau hati terbuka, masuk ilmu macam-macam. Sebab tu Al-Fattahul Alim. Terbukanya maka dapat ilmu. Al-Alim ilmu. Nak bagi dapat terbuka itu, sulang balik yang minggu lepas kita bincangkan. Pagi-pagi sembahyang sunat isyraq. Sunat isyraq. Dan sembahyang sunat duha. Pada kedua-dua sembahyang ini, sujud yang terakhir, sujud bagi lama, sebut ya Fattah. Khususnya pada sembahyang duha. Isyraq pun boleh, duha pun boleh. Makna ya Fattah, ya Allah yang membuka. Kalau rajin dia sebut ya Fattah, dia buka macam-macam. Pintu ilmu terbuka, pintu iman terbuka, pintu rezeki terbuka. Hak yang jadi masalah ni, terkatuk rezeki ni pasal tak beramal. Hati tak terbuka. Tengok orang semua ngaji, tak terbuka nak ngaji. Tak perasa, tak teringin. Lalulah tekuk lalu, tengok dia bawa apa tu. Oh mengaji. Ya. Tak abang kat suami dia, abang kita konon tengok dia buat apa. Nak pergi mengaji sama. Tak terbuka hati. Allahu Akbar. Yang ni payah ni. Kalau terbuka hati, dia nampak benda baik. Kalau tak terbuka hati, susah. Dia nampak lain banyak. Kan? Terbuka hati. Terbuka hati hak yang apa? Hak isu. Isu ramai yang tu kan. Tu kat pekan tu. Tang tu buka hati. Yang tu terbuka hati sungguh. Awal lagi mai aku 8.30 ramai lah. Terbuka hati. Tapi hak yang mengaji, hak ibadat, nak dapat wirid yang nu, wirid yang ni, nak amal yang nu, amal yang ni, dia tak apa nak terbuka hati. Dia kata, hayang tu sudahlah. Sembahyang cukup dah. Siapa kata sembahyang cukup? Tak cukup. Kerana apa? Tak tentu lagi sembahyang tu diterima oleh Allah Ta'ala. Kita bincang tadi. Dia kena ada sampingan balik. Nak bukakan Allah Ta'ala, nak minta Allah Ta'ala bukakan pintu rahmat itu. Nak minta Allah Ta'ala bukakan pintu kasih sayang itu. Kita kena sebut, ya Fattah. Ya Allah bukakan untuk kami pintu kasih sayang kamu itu. Sebab Allah Ta'ala yang membuka. Kemudian sambung lagi kelas sembahyang ni. Sebelum saya guna yang ketiga. Sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq pagi atau sembahyang duha. Sujud yang lama yang terakhir. Sebelum duduk baca tahiyat akhir. Sujud bagi lama. Baca ya Fattah. Berkali-kali. Berapa kali? Ulama kata baca 41 kali. Tak larat kan? Tak macam minggu lepas habis sebut itulah. 41 kali ni berat juga. Dia tak larat, dia lenguh. Sekali dia buhgia kata. Dia pergi ke depan, lagi dia main ke belakang, lagi dia pergi ke tepi, lagi dia tahan sampai. Tara imam sebut 10 kali pun dia gelisah lah. Baik, 41 kali bagi orang yang mampu. Tak mampu, takat mana yang larat? Ya Fattah. Sambil hati berkata, ya Allah bukakan pintu segala-galanya untuk aku ini. Seulang balik, kalau ajak anak sembahyang isyraq,
dengan sembahyang duha, anak ini cukup cergas otak dia kerana terbuka pintu. Terbuka pintu apa? Terbuka pintu ilmu, terbuka pintu hati dia untuk menerima Islam, untuk menerima ilmu dan bagai-bagai. Saya ulang balik. Kadang-kadang ayah hari Sabtu rehat tak pergi ke mana, cuti. Atau hari Cina cuti, esok lusa cuti sekolah. Ayah ni sebab mengaji sunat isyraq dengan sunat duha, dia balik suruh anak dia. Suruh dia faham dia esok dia nak suruh anak dia makik sembahyang sunat duha dengan sunat isyraq. Pukul 7.35 dia gerak anak dia. Subuh tak mangkit. Dia tak apa subuh tak mangkit tak apa. Dia balik-balik tengok anak dia tidur lagi, pukul 7.30 tidur lagi. Dia gerak anak dia, mangkit, sembahyang isyraq, mangkit. Mangkit sembahyang, nak mangkit sembahyang isyraq. Hari tu hari cuti. Bila hari cuti ni, anak-anak tak pergi sekolah. Bila ayah dia, ataupun bila mak dia gerak, selalunya ayah gerak lah. Bila ayah gerak, lagi mai lah, peguam bela. Tak ada gaji. Ataupun yang paling peguam bela dahsyat kali, tok dah. Ni lagi dahsyat. Minta maaf lah. Dia sayang cucu ni. Bila anak dia gerak cucu dia, makit sembahyang. Kadang-kadang anak dia, bini dia kata, isteri dia kata kat dia, biar pergi kat dia lah, tidur bila hari ni cuti. Ataupun tok dia kata, biar pergi lah, hang nak gerak dia, biar pergi lah, tidur bila hari ni cuti, kesian kat dia. Biar pergi kat dia. Yang tu bukan kesian, tu nak belingkup. Yang tu nak belingkup budak tu. Ajak dia suruh dia bangkit, sembahyang sunat duha, kita ajak dia sama-sama. Walaupun dia lambat sikit tak apa, tak ajak dia sembahyang, memang kita sembahyang sama-sama. Ajak anak tu sembahyang. Kita tolong baca doa. Kan? Supaya apa? Supaya bila sujud lama kita baca ya Fattah, ya Allah tolong bukakan hati aku, anak aku, isteriku semua sekali. Tolong buka. Lepas tu habis sembahyang sunat isyraq. Zikir apa kita bincang? Ada satu zikir yang kita baca lepas sembahyang tapi tak tahu guna. Guna mana? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi atau thabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinika. Ulang lagi yang ni. Doa. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, ya Allah yang menjaga hati ni. Sagi suka nak mengaji, sagi tak suka mengaji. Sagi suka sembahyang waktu, sagi hujung-hujung waktu. Duk beralih. Ya Allah tolong tetapkan hatiku, thabbit qalbi, tolong tetapkan hati, buka dan tetap. Jangan bergenjak dah. Amai yang tu. Lagi nak baik hati lagi apa dia lagi? Pada sembahyang isyraq dan sembahyang duha. Selawat syifa. Amal ni beramal belakang ni. Selawat syifa atau selawat tib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Selepas sembahyang. Ni semua benda-benda yang nak buka hati, bagi elok, bagi baik. Bau dia seronok, dia rasa mengaji seronok, dia boleh ibadat seronok. Duha ke? Duha pukul 8.30, waktu dia sampai sebelum lohong. Tetapi waktu terbaik dia pukul 8 suku sampai pukul 8 sampai pukul 10.30 lebih kurang. Sampai. Waktu terbaik dia. Ataupun dalam kitab dia kata, dalam kitab ni dia kata, kalau kita keluar rumah, waktu terbaik duha ni, kalau keluar rumah, matahari ada, tetapi matahari yang tak pedih kulit. Waktu cukup baik. Kalau kita keluar pergi kena cahaya matahari, kulit kita pedih, waktu fadilat sembahyang duha dah habis. Duha masih ada, tapi waktu fadilat, waktu kelebihan yang banyak pada sembahyang duha itu ada ketika mana matahari lembut. Matahari yang tak pedih kulit. Pukul berapa? 8.30, 9.30 pun pedih dah. Teman musim kemarau lah ni lagi. Okay? Baik. Maka gunakan di zikir-zikir yang ada. Ya Fattah, guna pada sembahyang isyraq, guna pada sembahyang duha. Pada sujud terakhir. Lepas tu bila habis sembahyang tu,
Zikir apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Mana dulu tak kisahlah. Ada yang kata tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ada yang kata wa ala ta'atika wa ala dinika. Mana satu pun tak apa. Tak jadi kesalahan. Kemudian lepas tu sebutkan selawat syifa, nak bagi sembuh balik hati ni. Kalau tidak dia tak seronok nak buat ibadat. Sebab tu saya bila ulang balik pada tuan-tuan muslimin muslimat. Kadang-kadang kita heran, kau ajak kawan mengaji ni berkurun dah. Tak mau pasal apa? Pasal hati tak terbuka nak buat lagu benar. Tak payah. Kita minta ya Allah tolonglah buat Jonah, tolong. Tapi tolong dia, kalau dia tak tolong diri dia, tak sebab kau nak. Kita ada minta kat dia, dia tak nak minta kat Allah Taala tolong buka hati aku, maka tak usah buat apa. Walaupun jiran serumah, walaupun jiran sebelah rumah, ataupun kawan dalam rumah sendiri, kalau tak terbuka hati, tak usah buat apa. Sebab tu guna ya Fattah, ya Muqallibal Qulub. Doa tu kita hantar ke kawan-kawan lain sama. Kalau ayah baca untuk anak dia, lama-lama akan pi juga ke anak dia. Kalau mak dibaca untuk suami dia, lama-lama pi juga kat suami dia. Tetapi kita faham doa-doa yang ada ni, pertama ikhlas, kedua cari waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Baru mustajab. Baik, itu saya ulang balik ya Fattah. Baik, yang ketiga. Bismillahilladzi laisa kamislihi syai' wa huwal alimul khabir. Dengan nama Allah. Alladzi yang, Tuhan yang. Laisa kamislihi syai', Tuhan yang tidak ada sesuatu yang sama dengan dia. Allah Ta'ala yang tidak ada sesuatu pun benda yang sama dengan Allah Ta'ala. Yang ni nak kemai tauhid lah. Kan? Kerana Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala tak sama dengan benda-benda ciptaan dia. Laisa kamislihi syai', tidak sama Allah Ta'ala dengan sesuatu benda pun. Kerana ada orang yang memikirkan Allah Ta'ala tu begini. Contohnya kalau mengaji tauhid, ada satu golongan dipanggil mutasyabihat atau mutasyabihah. Golongan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Wal'iyadzubillah. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan macam kita. Dia ambil doa mana? Dia ambil ayat mana? Dia kata yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan juga. Tangan dia macam tangan kita. Wal'iyadzubillah. Maka kita ada kata nak tolak yang tu, nak tolak. Kerana Allah Ta'ala tak sama dengan benda yang dicipta. Kan? Kemudian wa huwal alimul khabir. Sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui lagi bijaksana. Maha mengetahui dengan sesungguh-sungguhnya. Alim bermakna Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu kita nak mati hari apa. Kita tak tahu nak mati hari apa. Allah Ta'ala tahu macam mana kita nanti. Allah Ta'ala tahu macam mana kubur kita nak terang ke nak gelap ke. Dia tahu. Dia tahu dah. Saat lagi keluar balik lagi jadi apa, kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu dah. Saat lagi balik makan hari nak makan gulai apa, dia tahu dah. Kita tak tahu lagi. Nak saat lagi nak balik lagi, apa yang ada di rumah tak tahu benda apa nak jadi. Allah Ta'ala telah atur dan ketahui ia. Sebab dia jangan lupa, kerana Allah Ta'ala tu alim, maha mengetahui. Allah Ta'ala tu dia tahu habis dah kita ni golongan mana. Sama ada golongan yang Allah Ta'ala ni'matkan atau golongan yang Allah Ta'ala azabkan. Wal'iyadzubillah. Dia tahu dah kita nak pergi belah mana. Tetapi dia tahu dan dia buat, semua benda itu akan tertolak dengan doa. Sebab itu kena doa. Nabi bersabda, la yuraddul qada, tidak tertolaklah qada dan qadar Allah Ta'ala itu illa bid-du'a, melainkan dengan doa. Yang saya heran orang tak mau doa hari ni.
Ketentuan Allah Ta'ala itu ada, tetapi tertolak dengan sebab doa. Maka doa kita boleh menggenjakkan. Contohnya, disebabkan doa ada orang yang nak hidup lagi 3 tahun. Allah Ta'ala tahu dah umur seseorang tu lagi 3 tahun lagi nak mati. Atau lagi 3 hari nak mati. Allah Ta'ala tahu dah. Tetapi kerana doa dari Allah, tolong panjangkan usia aku, tolong panjangkan umur aku, dia doa. Maka kerana Allah Ta'ala mengetahui untuk kebaikan orang itu, Allah Ta'ala genjakkan 3 hari menjadi 3 tahun lagi. Kerana kadang-kadang kita dapati manusia ni gitu. Kalau kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sakit. Kan? Allah Ta'ala bagi sakit. Macam saya di kampung, saya ada seorang itu. Yang saya cerita dulu. Baca Yasin kat dia ni berpuluh kali ya. Anak dia pergi masjid. Tuan-tuan, lepas sembahyang Aisyah, tuan-tuan, saya minta ni, jomlah baca Yasin kat ayah saya. Teruk sangat dah. Bukan sakit kuat, sakit teruk. Sakit kuat tak apa. Sakit kuat dia magik rata. Sakit kuat dia boleh main pegang menaga, boleh main sakit kuat. Sakit kuat, ni sakit teruk. Sakit teruk ni terajur, lantak tu. Jemaat minggu ni minta orang baca Yasin. Jemaat minggu depan baca Yasin. 4 kali baca Yasin. Hari lepas tu, bulan kedua, orang abang-abang kata, rumah tu ada mayat sungguh, mati sungguh. Orang pun kata, sampailah hajat dia no. Sampai hajat dia. Orang pergi tengok, orang lain dia mati. Anak dia mati, hak ayah yang sakit teruk ni, baca Yasin 4 kali, hidup sampai hari ni. Sampai hari ni hidup. Allahu Akbar. Kerana Allah Ta'ala alim, mengetahui tentang sifat hamba dia dan kebaikan yang Allah Ta'ala dah bagi ke hamba ni. Ini kerja Allah Ta'ala. Sebab itu kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dengan pengetahuan engkau itu, ya Allah, tolong panjangkan usia aku. Bukan panjang usia ni nak seronok hidup atas dunia, nak bagi ibadat kuat. Ini panjang hidup, panjang usia itu. Alim, Allah Ta'ala mengetahui tentang apa yang ada pada diri kita. Mengetahui apa benda yang dia bagi. Kadang-kadang sebab dia memang mengetahui, kita minta lagu lain, dia bagi lagu lain. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, aku ni kalau boleh, kalau lebih kaya sikit. Contohnya itu, manusia kaji minta yang tu. Manusia kaji minta apa? Kaya. Minta kaya. Nak kaya cepat, 3 ekor. 3 ekor bila nak kena? Tikam kepala. Kan? Tikam kepala tokil. Baru senang kena. 3 ekor lebih kaya. Tak kaya-kaya pun. Pasal apa? Pasal kerja yang haram. Baik Allah Ta'ala mengetahui tentang pasal apa kita doa. Kadang-kadang kita doa, ya Allah, aku minta kamu rezeki, bagian rezeki. Kadang-kadang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Contohnya, seperti dalam kitab Tauhid, ada satu kisah, satu cerita tentang Allah Ta'ala mengetahui ini. Satu kisah bagaimana satu hamba Allah di kalangan Bani Israel keluar pergi tangkap ikan. Ada 2 orang tangkap ikan. Hak pertama tu orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia tangkap ikan, dia keluar awal, dia semayang subuh dulu, dia doa ke Allah Ta'ala dulu. Lepas tu dia keluar rumah, lepas semayang apa semua, dia buat ibadat, baru dia keluar tangkap ikan. Pukul 8 pagi dia keluar tangkap ikan sampai 4 petang. Sekok pun tak dapat. Kesian kat dia. Hak seorang lagi, orang kafir kepada Allah Ta'ala. Tak pernah semayang, tak pernah beriman, tak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Yang mereka menyalangi 2 orang, keluar sama-sama. Sama-sama keluar pukul 8. Hak seorang ni keluar daripada rumah Islam ni, dia semayang. Bila dia tuk jala dia, lah kitab kata, bila dia lempakkan jala dia kata Bismillah, disebut nama Allah Ta'ala. Dia lempak jala dia, tarik, sekok pun tak naik. Hak seorang lagi, dia sebut nama berhala dia, dia lempak jala, dia tarik penuh ikan. Masya Allah. Buang. Dia hak yang Islam ni tarik lagi, tempak jala lagi. Lempak jala. Dia kata Bismillah. Dengan nama Allah Ta'ala, dia jala dia. Dia tarik. 1 ekor pun tak ada.
Hak kawan yang kafir tadi, lepas dia buang ikan dia habis dah, dia tauk lagi sekali jala dia, sambil dia kata, dia sebut nama berhala dia, sebut nama Tuhan dia, dia tarik-tarik penuh ikan. Allah kena 3 kali tauk, kau tu balik. Hak kafir tu 3 kali tauk jala ya, penuh raga dia, penuh, dia boleh balik ya, penuh raga dengan ikan. Hak Islam ni, hak orang kafir ni tengok orang Islam dengan pandangan mengejek. Hak Islam ni terus dia tauk jala juga sampai petang, pukul 4 petang, sekok ikan pun tak dapat. Tapi dia redha, dia kata tak apalah, mungkin rezeki ku tak ada hari ni. Masa dia sampai lohong, dia sembahyang juga, tauk jala tak dapat juga, asar sembahyang juga, tauk jala tak ikan tak dapat juga. Malaikat tengok ni, malaikat tengok kerja ni malaikat tengok, dia kata, ya Allah, apa yang engkau buat kepada hamba kamu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, aku lebih mengetahui daripada kamu. Allah Ta'ala kata ke malaikat, aku lebih mengetahui apa aku buat ke hamba aku ini. Malaikat tengok, sedih. Pasal apa? Pagi semayang, tauk jala sebut bismillah, lohong semayang, asar semayang, seekor ikan pun tak dapat. Mana rezeki dia? Mana yang kata Allah Ta'ala adil tu, mana dia? Contohnya lah, kalau bagi orang yang tidak ada pegangan tauhid, kata gitu, mana adil? Hak kafir tu, dia pergi lempak jala, dia sebut nama berhala, Allah Ta'ala bagi. Hak Islam yang semayang semua ni, Allah Ta'ala tak bagi. Saya sebut ni pasal apa? Pasal orang Islam hari ni dia kata guna, tak semayang boleh kaya, tengok Cina. Yang ni tauhid salah. Orang Islam hari ni ada gitu. Kita ajak jom mengaji, jom mengaji, jom pergi semayang. Dia kata, hana aku semayang sama mengaji, aku nak cari duit. Dia kata, kita kata mengaji itu bagi rezeki, mengaji itu membuka pintu rezeki, belajar itu semayang itu. Dia kata, tak, Cina tak mengaji, Cina tak semayang, apa boleh dapat kaya? Yang ni tauhid langgar, tauhid yang lari. Kita jawab orang kata lagi tu dengan cerita ini, cerita Bani Israel ni. Maka malaikat tanya, ya Allah, pasal apa hamba kamu yang Islam itu tak dapat rezeki, sedangkan dia sebut nama kamu, dia ibadat tunduk pada kamu. Malaikat, Allah kata, wahai malaikat, hang pi dalam syurga, hang pi tanya malaikat Ridwan, dan hang pi neraka, hang pi tanya malaikat Malik, benda apa yang kau buat untuk dua-dua orang ni. Malaikat ni terbang, dia pi ke syurga, dia jumpa dengan malaikat Ridwan. Dia kata, malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, apa yang Allah Ta'ala buat untuk hamba dia yang tangkap ikan ini? Malaikat Ridwan kata, sesungguhnya Allah Ta'ala suruh aku bina syurga yang 10 kali ganda. Setiap kali dia tauk jala, dia tak dapat ikan. Dan yang kafir, dia terbang pergi neraka pula. Dia jumpa dengan malaikat Malik. Dia tanya, malaikat Malik, apa yang Allah Ta'ala buat pada si kafir ini? Malaikat Malik kata, setiap kali dia campak jala, dia tauk jala dia, dapat ikan, maka api neraka 10 kali-kali ganda menyala untuk diri dia. Maka malaikat terbang balik jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, tahu dah apa aku buat? Malaikat kata, aku tahu dah. Kalau gitu aku tahu. Maka Allah kata, aku lebih mengetahui benda apa aku buat ke hamba aku. Walaupun dia tak dapat rezeki dia, tetapi nilaian setiap kali ditebarkan jala dia, dia dapat syurga yang aku bina untuk diri dia. Dan Allah kata, kalaulah hamba aku ni tahu benda apa aku buat kat dia, dia suka, dia tauk jala tak dapat apa. Kerana setiap kali dia lempak jala dia, aku ganti dengan syurga. Dan kata Allah Ta'ala, jika si kafir dia tahu setiap kali dia dapat ikan, setiap kali disebutkan nama berhala, dia dapat ikan. Kalau dia tahu, dia takkan berani lempak jala dia dan ambil ikan yang aku bagi itu. Masya Allah. Sebab itu dalam soalan ini, Allah Ta'ala mengetahui tentang hamba dia. Kadang-kadang kita ibadat ni, hidup kayu bersekat buruk tu. Kita rajin sembahyang pun tak boleh apa pun. Buat ibadat pun apa tak boleh pun. Duk banding pula, setengah tu banding pula. Orang Cina tak sembahyang pun boleh kaya. Kita jawab dengan cerita tadi. Mau syurga ke mau neraka? Kalau mau neraka,
Sila ambil kekayaan dunia. Sedangkan Allah tak redha. Tetapi orang yang Allah Ta'ala tak bagi di dunia itu, dia redha, Allah Ta'ala ganti dengan syurga. Mana mau? Maka sebab tu Allah kata, kalau hamba aku tahu, setiap kali dia tahu jala tak dapat apa, malaikat aku ganti dengan syurga. Dia mau hari-hari dia lempak jala dia, pergi cari ikan, tak dapat ulas ekor pun. Dia mau tiap-tiap hari lagi tu. Kerana setiap kali aku tahu dia tahu jala dia dapat syurga. Yang ni yang kata Allah Ta'ala alim, maha mengetahui tentang hamba. Sebab itu kita buat benda ni bukan kerana apa-apa, tapi kerana Allah Ta'ala yang bersifat alim, maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu bagaimana yang dia buat untuk kita. Pasal apa dia buat kita miskin? Pasal apa dia buat kita kaya? Pasal apa dia bagi kita sakit? Pasal apa dia bagi kita sihat? Allah Ta'ala mengetahui. Dan sifat Allah Ta'ala wa huwal alimul khabir, iaitu Allah Ta'ala lebih mengetahui dan lebih maha bijaksana. Allah Ta'ala ini dia tahu dan bijaksana. Itu bismillah yang ketiga. Saya sebut sikit tentang faedah dia secara ringkas sebelum saya berhenti. Faedahnya, apa faedah dia? Iaitu saya ulang balik dalam buka surat yang sebelahnya. Dan barang siapa yang membacakan doa ini, dan kata Sayyidina Osman, tatkala lupa Quran maka aku baca doa ini, diterangkan Allah Ta'ala hatiku dengan berkat doa ini. Siapa yang nak bagi rajin baca Quran, atau nak hafal Quran, atau doa-doa, nak bagi kuat ingatan dia, boleh mengapai baca Bismillah 6 ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari lepas sembahyang baca Bismillah 6 ni. Kalau siapa-siapa nak cari kelebihan, nak mengapai Quran tak mau lupa, nak terang hati supaya hati dia bercahaya, baca doa ni. Sambung. Dan barang siapa membaca doa ini, dijauhkan daripadanya akan segala penyakit. Penyakit berat-berat. Dan tetapi walaupun kena penyakit, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Pasal apa Allah Ta'ala bagi sakit? Kan? Kalau Allah Ta'ala kita contoh kita ada penyakit, dan barang siapa membaca doa ini, dijauhkan daripada segala penyakit. Kalau ada penyakit berat, Allah Ta'ala sembuhkan dengan cepat. Ni berkat doa ni. Kan? Sambung. Dan barang siapa membaca doa ini tiap-tiap hari Jumaat 70 kali, nescaya dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada bahaya raja-raja dan menteri-menteri dan orang-orang besar daripada membunuhnya. Siapa rajin baca doa ni, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada kezaliman orang lain. Berapa kali dia baca hari Jumaat? Berapa kali baca? 70 kali. 70 kali membaca. 70 kali ini bermakna pada tiap-tiap hari baca 70 kali. Di sebelah 6 tu baca 70 kali. Ni kalau kata ada orang nak bunuh, ada orang nak buat inanya, ada orang nak buat zalim, dibacakan Bismillah 6 selepas sembahyang, atau bacakan bilangan dia menjadi 70, nescaya dengan sebab berkat doa ni Allah jauhkan daripada bahaya. Bukan hanya dibunuh aja contohnya. Kalau rajin baca doa Bismillah 6 ni, berkat daripada Allah Ta'ala, berkat doa ni, kemalangan-kemalangan yang dahsyat-dahsyat, ataupun benda-benda yang nak jadi itu tak jadi. Dia ada lindungan dia. Ni contohnya kemalangan banyak sangat. Nak balik raya pasang. Kuala Lumpur balik mai, polis pun pening kepala, jenuh jaga kata jalan. Dia belagar rayuh. Mau tak belagar lagu mana, naik kereta ni lagu guna-gegam lagu. Tak pernah ada doa, tak pernah ada Quran langsung. Lagu Hindu pun dengar, lagu Cina pun dengar. Lagu Nistan mau satu. Dengar, pasang kuat-kuat pula. Lagu orang putih pun dengar. Itu mana ada rahmat. Saya baru ni saya tengok satu filem. Filem apa? Bukan filem, satu cerita. Dalam satu buku, sebagai artikel satu buku. Satu gambar yang diambil oleh orang
Semasa dia ambil gambar tu dalam konsert. Kawan ni ambil gambar masalah konsert. Konsert ni tahulah menyanyi atas pentas. Yo banyak atas pentas. Dia ambil gambar tu semasa ada orang duk menyanyi atas. Dia nak ambil gambar penyanyi dia lah. Dia cuci gambar tu. Dia nampak satu lembaga yang berupa macam api, rupa setan, rupa iblis, duk main gitar. Ada gambar tu saya. Saya baca buku tu. Dia tulis tajuk tu pada, dia kata rupanya setan pun suka dengan muzik. Ada buku tu saya. Nak pergi tengok di rumah dah. Rupanya nyanyi ni setan. Muzik ni setan. Masya Allah. Ni saya abang ni bukan abang saja ni. Ada gambar ni. Dia tangkap gambar ketika mana orang buat konsert. Orang buat nyanyi-nyanyi ni atas pentas. Nampak gambar tu. Gambar ditunjuk macam iblis dan syaitan ni. Satu gambar lagi ditunjuk di Indonesia. Satu tempat mandi. Air terjun. Air terjun ni, mandi ni biasa. Kalau kita mandi ni, orang lelaki sebelah, perempuan sebelah. Air tempat mandi tu campur kuih semua. Dia ambil gambar. Perempuan ni seronok ambil gambar mandi. Dia pergi cuci gambar tu. Rupanya ada iblis duduk dengan sama-sama mereka. Gambar ada. Masya Allah. Baik, benda-benda yang ada ni nak jauhkan dia daripada syaitan, nak jauhkan dia daripada gangguan-gangguan iblis dan sebagainya. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang akan bantu. Nak balik daripada, contohnya dari Kuala Lumpur, atau nak balik daripada sana, nak main sini, kan? Kalau raya Cina ni jarang orang Cina ni belaga. Hak duk mati banyak ni raya Melayu. Seolah-olah Allah Ta'ala jaga orang Cina lebih jaga orang Islam. Pasal apa? Pasal orang Cina, dia ada adab dia. Walaupun dia kapal-kapal pun, dia ada adab. Orang Melayu ni, Islam orang Melayu pun tak ada adab. Naik kereta tak ada doa, pasang lagu, seronok suka, ya, sebagainya. Maka tidak ada rahmat. Maka saya ulang-ulang balik. Doa Bismillah 6 dibaca sebelum naik kenderaan. Selamat daripada kemalangan dan sebagainya. Ini tambahan. Daripada apa? Daripada benda yang kita baca, iaitu selamat daripada dibunuh. Kalau baca 70 kali ni, maka kelebihan dia kalau baca Bismillah 6 ni, kalau naik kenderaan, campur dengan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dan sebagainya, selamat sampai ke tempat sana, ke tempat kita nak pergi, selamat pergi dan balik. Kan? Ini benda yang ada. Sambung. Dan Bismillah 6 ni juga kata ada ketahuan ulama. Dan barang siapa hendak melihat malaikat atau jin atau syaitan, dibaca doa ini pada tempat yang sunyi, nescaya melihat akan dia berkat doa ini. Siapa nak tengok syaitan? Saya tak mau. Saya teringin nak tengok Nabi SAW. Tapi siapa teringin nak tengok syaitan, tengok jin, sila. Kalau Allah Ta'ala bagi, nampak. Kita duk guna Bismillah 6 ni atau selawat-selawat yang tertentu sebab nak gunakan dia ke jalan yang baik. Kalau nak tengok jin buat apa? Apa guna nak tengok jin? Ada orang minta izin, Ustaz, boleh tak saya nak baca surah jin pasal saya nak tengok jin? Saya tak usahlah, selawat pergi jumpa Nabi senang. Ada minta nak baca surah jin pasal nak tengok jin. Mengarut sungguh lah manusia ni. Saya kata berselawat banyak-banyak pada Nabi. Selawat dengan selawat-selawat tertentu, minta bagi jumpa Nabi dalam tidur itu lebih baik, kerana sesiapa yang melihat Nabi syurga. Tapi nak tengok jumpa Nabi pun susah awalnya, bukan senang. Kalau takat selawat 1000 tak jumpa lagi. Kalau takat selawat 1000 tak jumpa. Nanti ada masa nanti kita buat apa amalan untuk berjumpa dengan Nabi, kita dedahkan insya-Allah. Apa amalan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Baik, saya ulang balik. Dan barang siapa hendak melihat malaikat atau jin atau syaitan, dibaca doa ini pada tempat yang sunyi, nescaya melihat akan dia berkat doa ini dengan izin Allah Ta'ala. Kalau nak tengoklah, tapi saya tak suruh, saya tak syorkan. Biar jumpa yang lain. Saya bimbang nampak jin, tengok jin, tidur nampak ni, kacau. Jenuh panggil Tok Bomo pula, main pelepah pula, susah. Hatu haru pula yang tu pun. Kan? Tak usah.
Bagi nak tengok malaikat, boleh. Kalau tengok malaikat, saya setuju. Tengok jin, syaitan tak payah. Tak ada guna. Tak nak manfaat. Nak tengok malaikat, boleh. Ataupun nak tengok yang kita nak tengok sangat-sangat itu adalah wajah Nabi SAW. Kemungkinanlah berkat doa ni kita dapat. Berkat doa Bismillah kita dapat benda-benda yang ada. Sambung. Dan jika hendak melihat orang dalam kubur, dibaca pada kubur pada malam Jumaat 20 kali, nescaya melihat akan dia. Siapa nak tengok ahli mayat? Siapa nak tengok mayat? Angkat tangan. Tak berani pula. Tahu tak mau ramai. Contohnya kadang-kadang ulama-ulama, saya ulang balik. Ulama-ulama beramal dengan Bismillah 6 ini. Kadang-kadang bukan mereka nak tengok, tapi Allah Ta'ala bawa apa benda yang jadi dalam kubur. Dia mimpi. Dia nampak. Sebab Bismillah 6 ni. Bukan kita nak tengok. Tapi kerana apa? Kerana mayat itu mungkin dia nak balik jumpa dengan kita. Maka berkat Bismillah 6 ni, Allah Ta'ala bukakan kubur itu, kita nampak benda apa jadi dekat dia. Ini benda yang ada kerana Bismillah 6. Contohnya kata-kata tuan-tuan, contohnya perempuan, ada anak yang mati kecil contohnya. Nak tengoklah, contohnya tengok anak yang kecil, yang mati kecil dalam kubur ni, Allah Taala buat apa? Contohnya lah. Kalau Allah Taala izin nampak. Kalau tak izin tak nampak juga. Kan? Jika hendak melihat orang dalam kubur, apa jadi kat dia? Nikmat ataupun azab dibacakan dalam kuam pada kubur itu pada malam Jumaat. Malam Jumaat Nabi kubur. Nak kata tobat tu tak lah. Dia bukan baca di rumah. Baca mana? Baca di kubur. Oh, malam Jumaat. 20 kali pula, bukan sekali. Mana kena duduk lama. Ni semua benda berat belakang ni. Jadi kita nak buat macam mana? Kita tidur, duduk baca di rumah, tidur ah. Kalau dia nak main, dia main. Tak usah baca di kubur lah kot. Kan? Jadi dia kata kalau amalan, kalau ada ni amalan orang dulu. Kerana berkat doa ni Allah bukakan kepada orang tertentu untuk bertemu dengan ahli mayat ataupun orang yang berada dalam kubur ni. Muslimin muslimat rahimahullah. Yang ni berkat doa Bismillah 6. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, bukan hanya benda yang ada ni kelebihan dia, berbagai-bagai kelebihan ada yang lain Allah Ta'ala bagi pada orang yang dia pilih. Jadi kita ulang balik, kalau nak tengok mayat dalam kubur, dibacakan pada kubur itu pada malam Jumaat 20 kali, nescaya melihat akan dia. Kita dah beramal yang tu. Kita dah beramal dengan apa Bismillah 6 ini. Allah Ta'ala hantar mai. Bukan kita baca di kubur. Baca di rumah. Orang mayat mai kat kita. Cerita begian. Lagu ni. Tolong. Masya Allah. Kan? Ataupun contohnya kita nak minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjukkan apa yang Allah Ta'ala buat pada mak dan ayah kita. Contoh yang mati dalam kubur. Boleh. Kalau Allah Ta'ala izin, kita nampak. Tetapi, bersedialah. Bersedia lagu mana? Kut tak boleh nak tahan kesedihan kalau Allah Ta'ala azab. Yang tu. Tapi yang ni saya ingat rasa-rasa saya tak sah kot. Kan? Tetapi kalau kita rajin beramal, kalau Allah Ta'ala nak takdir kata mimpi, itulah mimpi dia. Kan? Sambung. Dan malaikat pun memuliakan orang yang membaca doa ini. Nah, bila rajin baca doa ni, malaikat pun mulia dia. Malaikat akan jaga dan sentiasa mengiringi dia ke mana saja dia pi, malaikat iring dia kerana orang tu termasuk di kalangan orang yang dimuliakan oleh Allah Taala, maka malaikat pun muliakan dia. Muslimin muslimat rahimahullah. Berhenti dekat tu. Kita sambung pada minggu depan pula izin Allah Ta'ala. Saya minta maaf salah silap terkasar bahasa. Minta maaf saya untuk nasihat minggu ni. Kita insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa rahmaka ma rabbana saghira. Jami'il muslimina wa muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. امين.